sayang. Mana? Tu. Biar kakak semua tengok muka orang ada ngadu. Kakak mana? Ni semua kakak ni ada lah ni, ramai ni dah kakak ni. Kan. Ini boleh. Sabar je lah. Sekarang 8.35 kita masuk tajuk baru iaitu akaun pengeluaran. So far tak ada apa cerita lagi pasal kerja khusus. Sekejap ni. Apa? Mana tu? Nanti buatlah, tak payah dah korek-korek. Tak korek. Nak masuk kembali. Tak payah, biar je. Mak kau jatuh astagfirullahaladzim, tengok. Ish, kau ni lah Fan. Apa? Kenapa kain? Sebab nak darah. Tak Kau minum nak air. apa? Air lah, itu. Kan cawan? Ha? Cawan. Cawan kat mana? Itu orang. Tempat tak alik. Alik kat mana? Tuh. Okay, hari ni kita masuk tajuk yang sebenarnya agak penting lah, akaun pengeluaran. Akaun pengeluaran ni dia pecah kedua, iaitu kalau awak tengok dekat dalam buku dia ada pasal titik pulang modal dan juga akaun pengeluaran. Tapi saya ajar dulu tentang akaun pengeluaran lah. Saya pindah ke Telegram. Kenapa adik ni? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak regen. Ha? Nak kurang regen kasih sayang ke apa ke mungkin tak tahulah. Nak regen. Mak dragon? Nah. Manalah mak kau nak cari dragon dia oi. Kau ingat dia dragon main jual-jual kat mana? Ha? Dia regen. Yang kau minta dragon ke benda semua. Ish. Regen tu naga lah. Kau pernah nampak Mana ke buah naga? Dia pun tak tahu. Adalah buah naga. Kau pernah tengok kat dalam PP. Ada ke buah naga? Berasa ada. Apa? Tak tahu. Memang tak tahu. Tak tahu apa. Tak tahulah. Ni cuba tahu kerja Faiz. Ni nak mengajar lah, aku sibuk je. Pernah ada kerja. Janganlah, jangan nak kacau. Tahu. Tahu pecah yang tahu tak kerja. Ni. Apa? Cik Gafwan bagi kerja apa? Banyaknya. Banyaklah. Ni. Kena buat kerja banyak-banyak. Dapat 1 jam lagi. Kata kau dia. Hati 8. Ni nak ajar ni, dah jangan kacau. Lek, tak tahu tak nak cari Alif. Kat bawah tak ada. Lek. Lek, tolong minum kaki darah. Apa? Okey. Darah kat tempat.
Ya, hari ini kita akan belajar tentang akaun pengeluaran. Sebelum tu kita baca doa dulu dah. Ini tolong ambil kali. Kali. Lepas ni dia nak masuk. Tak ada Okay, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Okey, hari ini kita masuk tentang tajuk akaun pengeluaran ataupun sini kos pengeluaran. Kenapa? Apa hati pula tengok kat sini. Okay, kos pengeluaran ni kita tengok. Fan, pergilah sana. Apa? Apa nono? Afan, ni nak mengajar lah. Wah, ya dia. Hello, Assalamualaikum. Ha? Apa tak dengar lah? Ulang balik. Aha. Dia kata bateri dia dengan dia punya port untuk charge dia tu rosak terus. Tak boleh. Memang kena tukar lain tu. Tu sebenarnya tukar lain. Kita cakap denda dia tahun depan, bukan tahun depan, mula sekolah tu setahun lah. Kena tolak sehari RM1. Kita tanya tu okey tak? Sebab kita orang saja. Tak dibuka. Okey, hantar balik kat kita lah. Kita beritahu kat orang tu balik. Sebab dia kata dia charge okey. Lepas tu orang tu dah pesan semalam. Dia kata jangan bagi dah habis terus baru ni. Lepas tu sebabkan kita orang tak ada charger, kita dah cakap dengan dia, jangan usik telefon ni. Dia tak dengar. Dia pergi main sampai ni. Lepas tu dah tak boleh nak kata apa lah. Dia punya salah dah tu. Alif punya salah. Kita dah cakap jangan dia buat juga. Alif tak buat sampai bateri habis. Dah cakap kan, dia kata jangan usik kan. Ni dah pesan belum sebelum tu? Ya, tahu. Jadi kita kan tengah ada kelas ni. Dia bagilah balik. Okay. Tulis apa? Ya. Tahu lah. Sekejap share jam ni. Ada nak burger.
Okay, okay, sorry ya. Ada hal sikit tadi. Alright. Aduh, ya Allah. Okay, kita tengok dekat sini. Tak ada. Okay, dah ada. Okay, ni kita hari ni kita akan belajar bab 7 iaitu perakaunan kos. Okay, jadi kalau kita tengok perakaunan kos ni ataupun kos pengeluaran, kita biasanya kita guna akaun ni bila dia melibatkan pengeluaran. Okay, sebelum ni apa yang kita dah belajar dalam penyata kewangan milikan tunggal, perkongsian kita belum belajar lagi. Kelab dia macam lebih kepada politik kelab lah. Okay, tapi yang kita tak masuk adalah perkongsian. Semua yang kita dah belajar sebelum ni dia melibatkan macam dia beli barang siap and then dia jual balik barang siap. Maknanya dia tiada apa proses yang berlaku. Okay, boleh faham Okay, tapi kalau kos pengeluaran ni yang saya kata melibatkan kilang sebab dia ada proses. Maknanya kalau awak tengok contohnya kilang buat roti. Daripada tepung, gula, yeast dan sebagainya, dia proses, dia uli, dia bakar dan sebagainya. Okay, and then dia jadi roti yang dah siap ataupun kek. Ni ada pokok. Oh, sabar je lah dengan budak seorang ni Aku nak belikan pokok yang Okay, jadi itulah beza yang kita akan belajar sekarang ni ialah bila ada kos pengeluaran itu boleh melibatkan kilang ataupun dia melibatkan proses. Okay, saya boleh tak besarkan sikit? Okay, kita tengok kat sini kos bahan langsung Kos bahan langsung kalau kita tengok kat sini ialah bahan langsung ialah bahan utama yang kita gunakan untuk buat proses tu lah Contohnya kalau roti, bahan langsung dia ataupun dipanggil juga sebagai bahan mentah. Sama dua ni kos bahan langsung dengan kos bahan mentah. Okay, contohnya kalau roti tadi kita punya bahan mentah ialah telur, tepung, lepas tu gula, lagi apa, yeast, lagi macam kata contohnya kita ada krim ke apa ke benda nak letak kat situ. Apa lagi bahan nak buat kek? Saya pun tak pandai buat kek. Katakanlah tak pandai buat kek. Serbuk Kau pandai buat kek. Ya Allah. Okay, alright. Arfan pandai buat kek okay, nanti besok buat kek Okay, nanti kita bagi kakak makan sama-sama Jenuh. Okay. Okay, jadi itu kakak kat dalam ni yang tengah belajar ni. Okay, jadi kalau awak tengok kos bahan langsung ataupun bahan mentah ni, inilah yang kita kata, inilah bahan langsung atau bahan mentah iaitu bahan untuk kita buat barang tersebut. Okay, kita tengok contoh lain. Katakanlah kita ambil contoh kilang kasut. Sekejap kelas mana ni? Okay, sebagai contoh lain, kita ambil kilang kasut. Kilang kasut, apa bahan mentah dia? Cepat, apa bahan mentah dia? Untuk kilang kasut. Getah tu. Getah. Getah sebagai tapak dia lagi. Mungkin fabrik untuk kain sebelah tepi tu. Lepas tu tali kasut dia tu nak kata apa tu? Kira macam tu lah bahan-bahan dia. Mungkin gam kan sebab nak lekatkan bahagian yang atas tu dengan yang bawah tu dia mungkin pakai gam. Mungkin ada benang ke? Saya tak pastilah. Adalah kot kan bahan-bahan dia untuk buat
Okey, itu merupakan bahan mentah untuk buat kasut. Okey, jadi awak faham ya, bahan mentah, setengah soalan dia guna istilah bahan mentah, setengah soalan dia guna istilah bahan langsung. Okey, boleh? Jelas? Jelas ke dua-dua kelas? Jelas. Okey, kita pergi pada yang kedua. Yang kedua dia cerita pula pasal kos buruh langsung. Kos buruh langsung kalau awak tengok ialah buruh ni memanglah pekerja. Tapi apa maksud dia buruh langsung? Buruh langsung ialah buruh ataupun pekerja yang buat kerja directly. Contohnya kilang roti tadi maknanya orang yang uli roti, orang yang mungkin bentukkan roti tu jadi bentuk yang dia nak. Lepas tu orang yang pergi bakar roti tu, lepas tu orang yang keluarkan and then dia bungkus, itu merupakan buruh langsung. Maknanya kalau diorang ni tak ada, kerja tu tak boleh jalan. Okey, maknanya dia punya bisnes tak jalan. Okey, ada juga nama dia kurus pula. Mana datang kurus? Okey, buruh tak langsung. Kalau awak tengok sebelah sini sebelah cost overhead ni ada buruh tak langsung. Buruh tak langsung ni maknanya dia yang bukan direct, indirect. Contohnya cleaner. Cleaner kerja dia bersihkan kotor-kotor, dia sapu, dia lap ke apa benda. Okey, itu merupakan buruh tak langsung sebab dia tidak buat benda tu. Dia tidak terlibat dengan pengeluaran. Okey. Contoh lain ialah macam guard. Kan guard dia jaga kan kalau dia tengok keselamatan ada pencuri ke apa ke dan sebagainya. Okey. Cikgu. Ya saya. Boleh tak kalau kita cakap dia buruh tak mahir? Bukan. Buruh tak mahir ni, okey, kenapa tak boleh buruh tak mahir? Contohnya dia buruh mahir dengan buruh tak mahir ni, contohnya lah ada dua orang. Dua-dua ni dia buat roti tapi satu pekerja lama, satu pekerja baru. Yang lama ni dah mahir lah. Pekerja baru memang dia tak mahir lagi kan, tapi dia still buat roti. Tapi bila dia still buat roti, dia masih lagi buruh langsung. Okey. Okay, tapi baguslah soalan yang bagus sebab saya pun tak terfikir macam tu tapi bila terfikir tak apalah, jadi kita boleh ulas, kita boleh huraikan balik apa yang mungkin kita tak berapa faham. Okey. Seterusnya kita tengok kat sini buruh tak langsung. Kadang-kadang dia dipanggil juga gaji pekerja kilang ataupun kadang dipanggil juga operator kilang. Ini semua adalah kos buruh langsung. Okey, yang ketiga ialah belanja langsung. Belanja langsung ni ialah yang melibatkan patent, royalty, hak cipta, kos reka bentuk produk. Okey, ni contohnya macam ni lah kita tengok royalty lah yang paling mudah. Royalty ni macam kita tengok album artis Siti Nurhaliza. Okey, sebabkan menggunakan suara dia, jadi ada certain percentage akan pergi dekat Siti Nurhaliza. Contohnya katakanlah dia dapat jual album 1 juta. Contoh sekarang ni sebab kalau zaman sekarang orang tak main jual album kan. Kalau zaman saya dulu waktu muda-muda, waktu umur saya belasan tahun dia jual kaset. Lepas tu bila saya dah masuk tu dia jual dah bentuk CD. Tapi sekarang ni kaset dengan CD orang pun susah nak jual. Sekarang ni orang lebih pada YouTube. Kan artis dia buat album baru pun dia akan release dekat YouTube. Okey? Tapi saya bagi satu contoh lah Saya tak menggunakan YouTube tapi katakanlah tadi CD. Okey? CD ni tadi bila jual dia ada certain percentage pergi kepada penyanyi tu sebab menggunakan suara dia. Kan macam kita tahu Siti Nurhaliza orang memang ramai peminat daripada saya rasa zaman saya muda sampai zaman sekarang ni pun kalau keluar lagu dia kita sangat suka dengar dia sebab suara dia sangat sedap. Pada saya lah. Nak kata saya peminat fanatik tak saya cuma suka kagum dengan suara dia. Allah bagi dia suara yang sedap-sedap dia dengar. Okey, jadi ada certain percentage dia katakanlah harga CD dulu harga lebih kurang 30 lebih dekat 40. Jadi mungkin ada 5% atau 2% akan pergi pada Siti Nurhaliza untuk setiap album tu.
Contohlah, saya tak pasti berapa perjanjian dia tu Okey, jadi kalau lebih banyak unit yang terjual, lagi banyaklah yang apa nama dia, dia punya royalty yang dia dapat. Okey. Okey, contoh lain ialah seperti macam KFC. KFC kalau awak tengok dia sedikit berbeza dengan McDonald's. Okey, kalau McDonald's kebanyakannya adalah branch ataupun cawangan. Tetapi kalau KFC dia buat sistem franchise. Franchise ni bermakna kalau awak belajar perniagaan tahu kan franchise. Kalau kelas Wira, tapi kelas Cimera saya tak pasti, tak pernah dengar tak franchise. Pernah dengar tapi tak tahu dia punya maksud. Tak tahu ya. Kelas Wira? Pernah belajar tapi tak ingat. Ke? Franchise tu yang McD tu. Sebenarnya McD bukan franchise. McD kebanyakannya adalah cawangan. Cawangan ni maknanya, macam nak cakap dia punya owner tu satu tempat sebenarnya sama je. Cuma dia buka cawangan lain. Okey, tetapi kalau franchise ni tak. Franchise ni ialah katakanlah macam HQ KFC, dia ada dia punya resepi, ada dia punya apa. Jadi orang luar, sesiapa yang berminat nak berniaga atas nama KFC, dia boleh memohon. Okey, jadi dia memohon dekat KFC, dia nak berniaga, dia kata dia ada tapak ke apa benda semua, nak berniaga atas nama KFC. Okey, jadi nanti sekarang KFC akan bagilah dia punya ni, tapi ada certain bayaran modal, dia kena modal lah, maknanya modal tu daripada orang ramai yang berminat. Kalau cawangan tadi maknanya dia punya owner yang kena keluarkan modal, sebab tu still dia punya kedai, bukan orang lain. Kalau franchise tadi, siapa-siapa orang luar boleh mohon untuk buka kedai tu. Jelas tak? Jelas Cik. Jelas. Boleh Okey, jadi kalau yang macam franchise tadi, sebabkan katakanlah saya berminat nak buka kedai KFC kan, macam McDonald's tu tadi maknanya saya tak boleh apply lah. Okey, katakanlah saya berminat, lepas tu saya berniaga. Okey, setiap jualan, katakanlah setiap RM1 jualan, mungkin 5 sen akan pergi kepada KFC sebagai royalty. Saya menggunakan resepi dia, saya menggunakan nama dia, nama KFC tu sendiri. Lepas tu susun atur dia pun semua daripada dia. Jadi itu yang dipanggil sebagai royalty. Okay, kalau awak nak dengan lebih lanjut, mungkin awak boleh google lah apa maksud sebenar royalty. Okay, kalau pattern pula, pattern ni pula kalau awak tengok ialah macam ni lah. Contoh pattern. Sekejap haus pula. Okay, pattern ni contohnya macam awak dah buat apa satu contoh design apa yang baru, katakanlah printer pencetak. Mungkin awak punya pencetak ni memang sangat canggih lah, dia sangat nipis mungkin, lepas tu boleh bawa ke mana-mana dan mudah. Contohlah Jadi bila ada orang lain yang berminat nak guna pattern awak, dia tak boleh main suka-suka ambil. Okay, dia kena ambil pada awak and then dia kena bayar lah, sebab tu awak dah patternkan, dah gunakan dia sebagai hak cipta. Tak boleh suka-suka main ciplak. Okay, dia kurang macam tu lah juga dia punya kos, reka bentuk produk ke apa benda ke macam tu lah. Maknanya belanja langsung ni dia biasanya dia beza dengan perbelanjaan lain ialah dia secara direct. Maknanya kalau setiap barang tu 5% maknanya sama je lah 5% lah yang dia kena bayar. Okay. Okay, seterusnya kita tengok pula cost overhead. Cost overhead ialah di mana kos sampingan.
Okey. Kos sampingan contohnya bahan tak langsung. Macam yang kita tadi. Ya Allah Azam. Malik. Katakan contohnya roti, dia punya kos tak langsung tadi mungkin dia punya pembalut. Tu kos tak langsung dia. Okey, bahan tak langsung dia. Kalau macam contohnya kasut, bahan tak langsung dia kotak dia kan. Kita jual dalam kotak. Tapi kotak tu bukan sebahagian daripada barang tersebut. Okey? Jadi bahan tak langsung dia. Astaghfirullahaladzim, kau ni main tarik-tarik. Okey? Ada apa-apa nak tanya? Boleh? Boleh cikgu. Okey, lain-lain kos tak langsung seperti kadar bayaran kilang, belanja alat-alat kecil. Okey, saya rasa kadar bayaran kilang tu macam awak sedia ni lah, macam api, air, elektrik, semua telefon semua tu lah ya. Lepas tu belanja alat-alat kecil, contohnya alat-alat kecil ni kalau macam katakanlah di ni roti lah ya, kilang roti, alat peralatan dia tu lah, contohnya macam mana dia mungkin ada spatula, kan orang nak buat kek dia ada spatula, ada dia punya kenang, dia punya roll tu, kan benda yang macam tu, dia kena ada kan. Okey, apa lagi yang tak kisahlah, maknanya benda-benda tu kita panggil sebagai alat-alat kecil. Okey. Dan seterusnya ialah kalau awak tengok lagi belanja nilai susut nilai loji dan mesin. Ni mesin yang kita gunakan kat kilang, jadi dia punya susut nilai pun jadi belanja tak langsung, cost overhead. Sewa kilang, kalau kita sewa kilang juga dia kira cost overhead. Insurans kilang, cukai tanah kilang, penyelenggaraan mesin, semua itu masuk sebagai cost overhead. Dan yang paling penting kalau awak tengok kat situ, awak tengok kat sini dia ada cost prima. Kan? Kat sini. Okey, kos prima ni kalau awak tengok ni dia okey, kos prima ni ialah di mana dia kalau bahasa Inggeris dia prime cost ataupun kos perdana. Jangan panggil kos perdana lah tapi prime cost ni maknanya kos yang paling utama iaitu kos bahan langsung, buruh langsung dan belanja langsung. Okey, yang cost overhead saja bukan kos prima. Okey? Cikgu. Ya? Jadi kos prima tu adalah kos yang paling utama, paling important untuk menyediakan sesuatu barang. Ya, dalam akaun pengeluaran tu maknanya 3 ni lah yang paling penting. Sekejap lagi saya tunjukkan kat bawah tu dia punya format. Okey, format dia. Jadi ni banyak tung-tung tapi mana? Tak ada apa. Mana pula dia ni? Tak keluar-keluar. Sebenarnya saya dah masukkan nota tapi kenapa dia tak keluar Sekejap, saya try ambil daripada sini pula.
Boleh layan ni. Okey, lebih kurang ni lah ya. Dia macam dah bingung-bingung dah benda dah ni. Oh, my God. Kat sini telefon. Buat kerja. Azam kerja dah siap ke belum? Dah tu tunggu apa? Dia nak buat dah. Okay, yang ni ada pun. Okay, yang ni saya tunjuk pada awak. Okay, kat sini kalau awak tengok yang ni kedudukan dia untuk kos bahan langsung atas. Kan? Di mana kalau awak tengok cara dia atas inventory awal. Okay, lepas tu belian bahan langsung. Okay, maknanya kalau kita tengok lebih kurang akaun perdagangan, cuma akaun perdagangan atas ada jualan. Okay, tapi kat sini jualan kita tak masuk sebab dalam ni sebenarnya kita baru nak kira kos pengeluaran kita. Jadi tak masuk kat sini Okay, jadi sini inventory awal belian, lepas tu tambah angkutan masuk dan cukai atas belian. Dia Audi, masukkan Audi, angkutan, duty atas belian dengan insurans atas belian. Cukai dengan duty ni sama Upah je jangan masuk sini. Upah masuk bawah ni. Okay, jadi dikira ADI, bukan Audi. Sini dia ADI. Okay, lepas tu kemudian tengok inventory akhir bahan langsung, tolakkan. Jadi dapatlah kos bahan langsung digunakan. Okay, ni kos dia. Okay, lepas tu ni kos buruh langsung, awak masukkan sini. Dan juga ni belanja langsung yang royalty, hak cipta semua tu lah. Ketiga-tiga ni awak tambahkan, kita dapat kos prima. Ini adalah kos prima kita untuk bagi tahun berakhir 31 Disember bla bla bla. Okay, ni untuk sepanjang tahun tersebut lah. Okay, kemudian kita tengok pula cost overhead, dia masuk sebelah sini. Ni tadi jumlah dia untuk kos prima kan, yang ni awak masukkan sebelah sini. Okay, lepas tu letak dekat luar jumlah dia, jadi kita tambahkan. Okay, lepas tu awak tengok sini kerja dalam proses. Okay, kerja dalam proses ni sebenarnya kerja-kerja yang tak siap. Okay, kita tutup akaun, katakanlah 31 Disember tapi ada yang tak siap, ada yang separuh jalan. Saya rasa kalau kilang roti tak jadi macam ni sebab biasanya roti dia memang terus siapkan. Kalau tak adalah dia uli-uli, lepas tu dia tinggal, besok baru dia bakar. Memang bantat lah dia punya roti tu jadinya. Okay. Jadi kalau macam ni tidak, tapi kalau misalnya kerja-kerja yang melibatkan contohnya macam kilang perabot, kan dia nak siapkan satu kerusi tu kadang-kadang satu hari tak siap. Ataupun contohnya kilang kereta, kalau dia tinggalkan pun sebenarnya katakanlah dia baru pasang cermin kereta dengan pintu, tinggal besok sambung. Kereta tu masih lagi macam tu kan, tak adalah dia tiba-tiba macam bantat macam roti tu ke apa kan. Jadi bila ada kereta yang tak siap tu, itu yang kita panggil dia kerja dalam proses. Cuma bezanya kerja dalam proses awal tu maknanya kerja yang tak siap pada awal tahun. Kan maknanya daripada akhir tahun lepas dibawa ke tahun ni, jadi kerja dalam proses awal. Tapi kalau yang kerja dalam proses akhir tahun yang kita nak bawa ke tahun hadapan, itu kita panggil dia sebagai kerja dalam proses akhir. Okay. Okay, ada apa-apa nak tanya? Boleh? Boleh cikgu. Okay, lepas tu kita kerja dalam proses akhir ni kita tolak sebab kita bawa ke tahun hadapan. Dan akhir sekali kita barulah dapat kos pengeluaran. Yang saya tunjuk kat awak ni sebenarnya bentuk penyata. Awak boleh refer lah dalam buku bentuk T. Saya tak tunjukkan bentuk T ni sebab kan
awak confuse. Saya memang biasanya suruh pelajar hafal satu format saja. Sebab tak nak pelajar keliru. Okey, kita Cikgu. pergi pada ya saya. Cikgu tadi dalam bentuk penyata tu dia ada kerja dalam proses dua. Satu untuk 1 Januari dan 31 Disember. Saya tak faham. Ini kerja dalam proses awal. 1 Januari ni awal, maknanya pada akhir tahun lepas, pada akhir tahun lepas, katakanlah ada kita katakan kita buka kilang kereta lah ya. Pada akhir tahun lepas adalah 10 biji kereta kot. Kita hanya baru sempat siap pasang dia punya cermin dengan dia punya pintu. Cermin dengan seat dia je. Pintu belum ada, tayar pun belum pasang. Dia tak siap kan? Lepas tu bila tak siap, kita kira berapa dia punya kos, dia akan menjadi kerja dalam proses akhir pada tahun lepas, tapi untuk tahun ni punya dia jadi kerja dalam proses awal. Maksudnya kita carry forward. Ya. Jadi yang 31 Disember tu kita akan carry forward untuk tahun akan datang. Ya. Dia macam inventory awal, inventory akhir lah. Inventory awal tu sebenarnya stok kita daripada tahun lepas, tak habis jual ada kat kedai, kita bawa ke tahun ni punya kan, awal tahun. Lepas tu inventory akhir ni pula, bila tahun ni kita dah tutup account, kita kira sekali berapa inventory kita ada, lepas tu itulah inventory akhir. Jadi ini juga yang berlaku, benda yang sama untuk kerja dalam proses awal, kerja dalam proses akhir. Cuma inventory yang kita dah belajar sebelum ni, macam saya cakap, sebab dia adalah kedai yang dia beli barang siap. Kan, maknanya memang semua benda dia dah siap, lepas tu dia jual pun macam tu juga. Dia tak berubah bentuk. Tapi sekarang ni bila kilang, dia beli tu macam kalau kereta pun dia datang pintu satu, seat satu, radio lain, orang lain hantar ni lain, lepas tu dekat kilang tu baru dia cantum. Kan? Jadi cantum bila tutup account sekali ada 10 biji kereta tak siap lagi, baru hanya pasang radio dengan seat mungkin. Dia nak pasang cerminnya besoknya. Ni dah nak malam dah ni PKP, tak boleh nak buat kerja malam. Contoh. Macam tu lah. Cuma bezanya ialah satu pada awal tahun, satu pada akhir tahun. Itu je. Okay, jelas tak Kesha? Jelas. Okay, very good. Good question. Okay, kita tengok lagi. Ini yang bentuk, ini kalau awak tengok yang ni, kerja dalam proses dia ni, kita dalam soalan dia tak pecahkan tau. Dia nanti saya bila nampak soalan nanti kan saya tunjukkan pada awak. Okay, dan seterusnya saya tunjukkan kepada awak bila ada pecahan dalam kerja dalam proses. Kelas mana tu? Oh, Cikgu Amalina dia berhabis meeting kot. Okey. Kerja dalam proses awal bila dia ada pecahan. Nanti saya tunjukkanlah dalam soalan. Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini, dalam soalan ni kan, mungkin saya sendiri pun tak berapa nampak. Awak kalau tak nampak boleh tengok dekat buku lah ya. Ni nak besarkannya pun. Jadi satu hal juga. Okey, kerja dalam proses awal kat sini dia pecahkan kepada bahan langsung. Lepas tu kalau awak tengok dekat buruh langsung pun ada kerja dalam proses awal, kerja dalam proses akhir buruh langsung. Okey, dan yang akhir sekali kerja dalam proses awal overhead dan kerja dalam proses akhir overhead. Okey. Saya hanya boleh tunjukkan pada awak kalau dalam soalan kita nak guna format A atau format B. Ni biasanya saya panggil dia format B. Yang tadi tu format A. Sekejap kod saya boleh buka kat sini. Saya rasa mungkin awak akan nampak lebih jelas. Sekejap Yang tadi saya ada sharekan awak dia punya ni kan. Abang dah cukup. Abang dah cukup. Kau kena duit sampai 1,000. Aku kena beli banyak. Dapat pasal dragon. Azam. Kau pergi buat kerja kau yang tadi tu. Sekarang.
Sekarang. Anak waktu dapat pasal grade. Tadi Umi Free pun tak tanya pun. Kau pergi buat sekarang. Buka buku teks buat. Alasan je kan. Tadi kau tak tanya pun Kak Umi. Kau tanya waktu Umi bercakap dengan orang. Kau memang suka tanya Umi waktu Umi bercakap dengan orang. Okey, yang ni Okey, ni format A. Dia ni pun slownya mak ai. Okey, yang ni format A. Mana tajuk dia pun. Okey. Format A, format B. Awak tengok sebelah kiri saya adalah format A dan sebelah kanan saya format B. Okey, di mana beza dia format A kerja dalam proses sebagai satu item, manakala format B kerja dalam proses dia lebih terperinci. Maknanya dia pecahkan bahan langsung, buruh langsung dan juga overhead. Okey, kalau awak tengok beza dekat sini bahagian bahan langsung, dia ada kerja dalam proses awal bahan langsung. Yang ni pun dia ada kerja dalam proses akhir bahan langsung. Okey. Kita tengok bawah sikit. Oh, bawah sangat dia pergi turunnya. Kelas mana tu yang masuk? Sekejap Okey, lepas tu kita turun sikit. Okey, kos buruh langsung. Kalau awak tengok format A, dia cuma ada satu ni je, upah langsung ataupun operator pengeluaran. Okey, tapi kalau yang ni dia ada upah langsung, operator pengeluaran, tambah kerja dalam proses awal untuk upah belanja buruh langsung dan juga kerja dalam proses akhir untuk buruh langsung. Okey. Okey, seterusnya. Belanja langsung dia sama, royalty hak cipta ataupun patent, royalty hak cipta patent. Lepas tu jadi kos prima. Tiga ni lah, iaitu KP1, KP1 ni kos bahan langsung, KP2 ialah buruh langsung dan KP3 ialah belanja langsung. Dicampurkan ketiga-tiga ni, ditambahkan ketiga-tiga ni, dia dapat jadi kos prima. Ni pun sama juga. Ketiga-tiga ni, saya cuba pergi sini sikit, nak bagi nampak. Okey, ni kita nampak kan? Ketiga-tiga ni kita tambahkan kos bahan langsung, buruh langsung, tambah belanja langsung, jadi kita akan dapat kos prima. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada cikgu. Okey Okey, kita tengok pula dekat overhead. Okey, overhead, awak tengok kat sini kalau dia bentuk yang ataupun yang cara yang A tadi di mana dia punya kerja dalam proses dia hanya sebagai satu item. Okey, dia letak kat bawah ni. Maknanya overhead, dia letak jumlah overhead, tambahkan dulu baru dia tolak kerja dalam proses awal. Ni saya rasa ni patutnya ke bawahkan sikit ni. Saya ada tersalah format ni lah. Okey. Manakala yang ni dia tambahkan saya ada salah sikit format kat sini. Nanti saya betulkan balik. Kerja dalam proses awal dia, maknanya dia tambahkan dulu sampai habis. Kat sini baru dia letak cost overhead bertambah dengan kerja dalam proses awal, tolak kerja dalam proses akhir untuk overhead. Barulah dia tambah dengan cost prima, barulah dapat cost pengeluaran. Okey, dalam soalan ni yang tadi saya share dengan awak tu ada ni lah contoh cost overhead dia apa benda semua kat sini. Okey, nanti saya cuba betulkan balik lah. Awak belum print lagi kan ni kan? Saya rasa cikgu bagi yang perkongsian punya dekat Telegram kot. Dia semua ada ni. Kalau awak tengok dekat tab dia, akaun pengeluaran, pembubaran, kelab satuan, awak tengok dekat tab dia satu-satu bawah ni. Sebab yang saya share tadi yang ni kan? Ni. Awak kena tengok satu-satulah kat bawah dia untuk print. Tak apa, nanti kalau saya betulkan nanti sekarang baru awak print Mungkin awak tadi dia punya page depan yang penyata kewangan perkongsian kot. Tapi sebenarnya kalau awak tengok tab di sebelah bawah ada Ya cikgu, saya tak tengok betul-betul. Okey. Sebab saya bagi yang ni. Alright.
Okey ni kita pergi pada latihan yang mudah dulu lah ya. Sebab tajuk ni agak susah sikit tapi bukanlah susah sangat. Sikit je. Siapa yang ada buku, awak boleh buka muka surat. Mana tadi tu? Okay, biar. Saya rasa hari ni kita masukkan dia punya ni dulu lah ya. Muka surat 113 dan muka surat 114. Okey, nanti sekarang saya nak minta korang hantar dekat apa nama dia ni. Korang dah cuba hantar ke dekat 5 Cemera dengan 5 Wira punya GCR? Belum lagi cikgu. Boleh hantar sebab tu cikgu boleh jadikan bukti PBB. Minta maaf lah, saya pun sebenarnya dalam proses nak belajar macam mana. Saya pun tadi sambil menggodek-godek anak saya punya. Dia punya GCR. Okey, saya bagi awak lebih kurang, tengok muka surat 113. Saya sharekan juga dia punya page ni nanti. Tolong lengkapkan. Sekejap lagi nanti sekarang kita sharekan jawapan. Bukan sharekan jawapan, maknanya kita bincangkan jawapan. Buat yang soalan 1 dengan 2. Boleh? Boleh refer kat buku teks, boleh refer kat depan tu. Saya bagi awak sampai 9.30, kita bincangkan balik jawapan tu. Ada dua monkey.
Dah siap ke? Dua-dua kelas dah siap? Belum lagi cikgu. Okay, tak apa. Cikgu pun tengah nak upkan page ni. Problem. Fruit, kau minta fruit dah. Okey dah ke? Dah cikgu. Dah Okey, kita bincangkan sama-sama lah jawapan dia. Sekejap muka surat 4 dulu, 4 ke 8. Okey, ni sebenarnya tadi ni kita tak masuk lagi kat depan-depan tadi Sebab bila yang ni sebenarnya dalam nota kita dia tak ada yang depan tu. Okey. Saya rasa klik kemudian kot. Sekejap kalau dalam buku tu dia tak tunjukkan pula dalam buku teks. Saya dalam buku teks ada ni. Okey, tak apalah ni saya ajar terus saya.
Yang ni kalau kita tengok sebenarnya jenis kos ni dia ada dua jenis. Saya ambil pakai warna pen lain sikit lagi, warna hijau. Iaitu kat sini sebenarnya yang sentiasa malar mengikut setiap peringkat pengeluaran ialah apa nama dia? Kos tetap. Ya, kos tetap. Cikgu dalam buku teks ada. Buku teks ada. Ini nota dia kat bahagian depan tak ada. Manakala yang berubah mengikut secara langsung mengikut tingkat pengeluaran ialah kos berubah. Saya rasa kalau awak belajar perniagaan ada ni. Kos tetap dengan kos berubah. Ataupun sebenarnya kalau dalam ekonomi pun ada kot korang belajar kan. Ya cikgu. Kalau ekonomi dua-dua ada kelas ada belajar lah. Okay, kos tetap ni maknanya kalau tengok dia sentiasa malar dengan setiap peringkat pengeluaran. Apa maksud dia malar? Maknanya contohnya macam kos, contohnya macam sewa kilang. Awak tak buat pengeluaran, contohnya macam PKP ni katakanlah kilang terpaksa tutup tapi kita tetap masih kena bayar sewa kilang. Okay. Katakanlah kita tengah memang banyak pun, production banyak. Contohnya kita sekarang ni kilang buat face mask kan. Memang banyak production dia waktu kita tengah COVID ni. Tapi walaupun dia punya ni banyak, dia tetap kena bayar sewa pun macam biasa. Jadi menunjukkan bahawa dia ada production ataupun tak ada production ni maknanya ada dia bekerja lah ataupun production dia yang tengah sangat banyak, dia tetap kena bayar pada harga yang sama. Katakan ada sewa kilang tu sebulan katakanlah RM10,000, ada production tak ada production banyak ke dia tetap bayar RM10,000 tu. Itu maksud dia kos tetap, iaitu tu kata sentiasa malar. Okey. Kemudian kita tengok juga berubah secara langsung mengikut tingkat pengeluaran. Itu kos berubah. Kos berubah ni biasanya macam kos bahan langsung kan. Contohnya kalau kita buat roti 10, tepung kita mungkin 1 kilo. Tapi kalau kita buat roti kita 100, kita kena darabkanlah tadi dengan 10 iaitu mungkin 10 kilo. Makin banyak roti yang kita buat, makin banyak tepung kita perlukan. Itu yang dipanggil sebagai kos berubah. Okey, jadi apa contoh-contoh untuk kos tetap? Tadi saya dah bagi tadi ialah sewa kilang. Lagi apa contoh dia? Sewa mesin. Insurans kilang Insurans bangunan kilang tu kan. Insurans kilang. Lepas tu kalau awak tengok susut nilai pun sama kan, susut nilai mesin. Cikgu, Ya. kalau bil api dengan bil air tu pun sama. Ya, kadar bayaran. Dia kadang sebenarnya perubahan dia tak banyak lah. Memang kalau kita tengok logiknya kalau air dengan api tu lagi banyak production, lagi banyak dia punya ni kan. Tapi dia punya tu tak berapa berkadaran dengan tingkat pengeluaran lah. Sebab kadang-kadang ada yang contohnya kalau elektrik ada yang memang kita guna directly untuk bakar-bakar tu semua. Macam kita buat roti kena bakar. Tapi yang macam lampu ke apa tu kena still on. Kan walaupun mungkin kilang dah tutup ke apa ke, kadang dia buka juga sebab dia tak nak bagi kalau pencuri masuk gelap orang tak nampak. Macam tu lah lebih kurang. Jadi kalau kadar bayaran tu semua, bil telefon, bil air apa semua tu dimasuk sebagai kos tetap. Pendek kata, yang masuk kos overhead tu dia masuk sebagai kos tetap. Okey? Kita tengok pula kos berubah. Apa yang dipanggil, apa dia punya yang kos berubah? Iaitu satu ialah bahan mentah ataupun bahan langsung. Dan yang kedua ialah apa? Buruh langsung. Buruh langsung. Dua itulah. Buruh langsung.
Okay, ni sebenarnya TP1. Senang je. Awak siapkan. Kalau siapa tak ada buku, ada lagi ke yang tak ada buku? Semua orang dah ada buku ke? Macam saya cakap hari tu, siapa yang tak ada buku bolehlah PM saya. Kan? Saya faham. PKP ni ada yang di antara kita mungkin mak bapak hilang pekerjaan ke apa ke, mungkin awak tak boleh nak beli buku. PM cikgu. Nanti cikgu tahulah macam mana nak buat. Tapi PM, kalau awak diam je nanti kan saya pun tak tahu awak ada masalah ke apa. Kalau lima merah, kalau segan dengan saya, awak boleh PM Cikgu Amalina Kami faham, tapi sebab kita perlukan juga buku ni. Okey, sekarang ni ada apa-apa nak tanya untuk ni? Tak ada cikgu. Kita pergi pada yang 5, muka surat 5. Okey, komponen kos pengeluaran. A tu apa? Kos bahan Kos langsung. buruh langsung. Okey, yang ni pun sebenarnya ialah kos bahan langsung Sorry lah tulisan cikgu macam cacing. Cikgu pakai short form. Yang B? Kos Kos buruh langsung. Kos buruh langsung. Yang ni pun awak terus lengkapkan lah ya. C? belanja Belanja langsung. Kos langsung. buruh langsung. Belanja langsung. Gerak-gerak. Belanja langsung. Okey, D? Cost overhead. Cost overhead. E? Kerja dalam proses awal. Kerja dalam, saya tulis KDP lah ya. KDP awal, kerja dalam proses. Tapi awak tulis dah penuh KDP awal dan akhir sekali tolak KDP akhir. Okey, G tu. Kos bahan langsung tambah buruh langsung tambah belanja langsung, dia akan jadi Kos prima. kos prima. Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Tak ada cikgu. Okey, boleh tu TP1, kita pergi pula pada TP2. Itu 6 ke surat 6. Memastikan kualiti payung yang dihasilkan mengikut standard yang ditetapkan. Yang ni disuruh kita tentukan kos bagi pekerja. Kalau kita tahu pekerja tadi ada kos buruh langsung dengan kos buruh tak langsung. Jadi awak rasa A tu yang mana? Buruh tak langsung ke buruh langsung? Buruh langsung. Yang A. Ya ke buruh langsung? Dia cuma Buruh tak mengatakan langsung. dia buruh tak langsung. Di bahagian quality control kan dia buruh tak langsung. Contohnya macam katakanlah kalau dekat kilang-kilang tu ada dia punya supervisor kan. Supervisor tu dia kira buruh tak langsung lah. Sebab bukan dia yang directly buat. Okey, yang terlibat secara langsung dalam menghasilkan payung. Buruh langsung. Ini barulah buruh langsung. Tak berapa nampak tulisannya. Tak apalah, nanti kan saya sharekan lah. Itu saya tukar tulisan lah. Saya tukar tulisan warna lain lah. Ni buruh tak langsung. Yang ni pula dia jadi buruh langsung. Okey, dah? Ada apa-apa nak tanya kat sini? Tak ada cikgu. Kita pergi pada yang seterusnya. Okey. Hanya 2 orang je yang boleh masuk Orang lain semua tak boleh masuk ke? Adina Nafisa dengan Kesha je. Orang lain boleh masuk? Ya, saya sharekan semula. Tadi awak masuk sebelum saya
Okey, manakala kelas ni Okey, Elia dah masuk. Dah tandakan ni tadi? Putri Atira. Okey, ada 5 orang ni. Okey, A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Okey, jadi okey, siapa? Siapa lagi ni? Ni yang depan sekali Adina. Adina buat nombor 1. Erilia buat nombor 2. Nombor 3 Alia Natasha. Nombor 4 Nabira. Nombor 5 Putri Atira. Okey, Syah nombor 6 boleh? 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Ada 6 orang ni. Yang lain nak boleh tikkan dekat jawapan awak. Nanti kita cek sama-sama jawapan awak betul ataupun tidak. Tiklah kat sini. Yang dah masuk Jamboard ni tak boleh Ke korang dah tik kat korang punya dia tak keluar kat sini? Sekejap cikgu tengah buat. Okey. Azam, kau dah siap kerja kau ke belum? Alif pergi tolong Azam tu. Kenapa dia tak ada buat sangat? Kan sebenarnya tak susah kan? Oh wahai, kenapa dia jadi kecil? Dah habis ke? Belum. Kau berapa ni habis? Alamak, sorry Ini kot tadi dia punya. Saya ikut tadi. Lari pula dia ya. Boleh sambung yang kat belakang ni. Ni pun saya dah buat numbering dia. Ni bahan langsung, buruh langsung, belanja langsung.
cost overhead dan juga ni tak perlu. Sekejap lari Dia tulis nombor, aku dia break like the masuk. Itu maknanya Malaysia punya option tu tak update lah. Kalau pakai Indonesian, kalau pakai Indonesian different, ada 9 dot, 9 dot. Lebih. Sebenarnya susah juga nak main conteng-conteng ni ya. Okey, dah ke? Ni ada yang tak siap ni tak apalah, kita bincang balik jawapan Okey, kita tengok daripada yang muka slide 7 tu, gaji pekerja pejabat. Okey, tak perlu record, betul Kenapa dia tak perlu record? Sebab dia nanti masuk dalam akaun perdagangan dan untung rugi, bahagian untung rugi lah. Okey, ingat yang bahagian akaun pengeluaran ni dia hanya yang bahagian kilang saja, perbelanjaan bahagian kilang. Perbelanjaan bahagian pejabat dia akan masuk dalam akaun perdagangan untung rugi. Okey, di mana kalau kita tengok sebenarnya akaun pengeluaran ni kita buat sebelum akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, kalau awak nak tahu lebih lanjut, awak boleh tengok dalam buku teks saya. Okey, kemudian gaji pekerja kilang, okey betul, kos buruh langsung. Belian bahan langsung, kos bahan langsung betul. Inventory awal barang siap. Okey, tak perlu rekod. Dia sebenarnya kat dalam akaun perdagangan. Kan yang macam kita buat sebelum ni, akaun perdagangan, atas tu jualan, tolak pulangan jualan, dapat jualan bersih, inventory awal. Okey, dia kat situ. Dia bukan dekat dalam akaun pengeluaran. Okey, belanja membaiki mesin, okey betul, cost overhead. Royalty dan reka bentuk, betul, dia dekat belanja langsung. Penyelenggaraan jentera kilang, ni sebenarnya agaknya nak masuk cost overhead, tapi bila tadi dah lari dia lari Okey, dia patutnya masuk dekat cost overhead. Upah langsung masuk dekat kos buruh langsung. Duty import bahan langsung, okey dekat inilah sebab bahan langsung kan. Susut nilai jentera kilang. Okey, ni tak boleh. Dia masuk dekat cost overhead. Belanja alat-alat kecil pun dia dekat cost overhead. Gaji penyelia kilang dekat cost overhead. Okey. Nanti awak cek lah berapa yang betul, berapa yang salah. Siapa yang salah tu betulkan balik ya. Kalau apa awak tak faham kenapa, boleh tanya kat sini, saya cuba jawab. Okey, kemudian M dan N tadi susut nilai alatan pejabat. Okey, dia masuk dekat tak perlu record. Sorry,
sebelahnya tak perlu record sebab dia adalah alatan pejabat. Dia masuk dekat untung rugi Angkutan masuk bahan langsung. Okey, masuk dekat bahan langsung. Bahan api kilang. Dia sebenarnya masuk dekat mana? Dia masuk dekat cost overhead. Hutang lapuk. Dia masuk dekat dalam untung rugi. Jadi tak perlu rekod dalam akaun pengeluaran. Insurans kilang pun cost overhead. Bank tak perlu masuk sebab dia masuk dalam PKK, penyata kedudukan kewangan. Minyak pelincir kilang dia masuk cost overhead. Gaji penyelia stor. Okey, gaji penyelia stor pun masuk dalam cost overhead. Alat tulis kilang pun cost overhead. Cukai taksiran kilang. Taksiran Ini bukannya ni. Okey, yang ni pun cost overhead. Dia bukan dia kata ni cukai masa dia beli barang tu tak. Ni cukai taksiran dia. Jadi kilang kita masuk cost overhead lah. Mesin cost, yang ni masuk PKK, penyata kedudukan kewangan. Yang masuk dalam cost overhead hanyalah dia punya susut nilai. Okey, dan akhir sekali bayaran hak cipta dia dalam belanja langsung. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada cikgu. Okey, saya rasa kita berhenti kat sini dulu. Nanti awak update balik. Sekejap lagi saya sharekan dia punya ni. Yang mana tu tak betul jawapan awak betulkan. Sekejap lagi saya cuba nak buat balik GCR awak tu. GCR tu dah ada untuk tajuk ni lah. Jadi awak masukkan. Dengan yang bab 5 hari tu pun dah boleh lah snapkan apa yang dah siap. Okey. Okey, saya rasa sampai sini dahulu kelas kita. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada cikgu. Okey, sebelum kita habiskan kelas ni, saya nak awak ulang balik apa yang kita dah belajar. Okey, dalam akaun pengeluaran ni ada berapa yang kita kena tahu? 4. Kos bahan langsung, Kos buruh langsung, kos buruh langsung belanja langsung, dan belanja langsung. 3 tu ditambahkan jadi kos prima, kos prima. Okey, lepas tu lagi satu, lagi apa? kos overhead, Kos overhead. Jadi kos prima tambah kos overhead dia jadi kos pengeluaran Tapi awak jangan lupa tambah dengan kerja dalam proses awal, tolak kerja dalam kerja dalam proses akhir. Apa tu kerja dalam proses? apa kerja yang kita tak siap dekat tahun lepas. Pada akhir tempoh kewangan tu yang kerja yang tak siap lagi. Okey, saya rasa sampai satu lagi. Belanja langsung dengan kos tetap dengan kos berubah. Apa dia kos tetap? Kos yang tetap dan tidak berubah. Ataupun kos yang malar mengikut setiap perubahan unit pengeluaran kan. Maknanya dia unit pengeluaran berubah tapi dia sama je. Okey. Manakala kos berubah Secara langsung mengikut tingkat pengeluaran. Okey, kos yang berubah mengikut secara langsung tahap pengeluaran. Okey, kita sampai sini dulu. Terima kasih dan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Take care ya. Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu Reni. Sama-sama. Amalina jangan keluar dulu. Tak, masih menunggu